Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Tu siapa yang tadi baca doa tu? Arif Daniel. M3. Arif Daniel. Terima kasih Ustaz Arif Daniel. Okey, jadi tanpa melengah masa kita terus Cikgu Azlin dah dulu akan present untuk pengorakan kaedah jejari. Okey, Cikgu Azlin persilakan. Terima kasih Cikgu Zahra dan semua pelajar yang bersama-sama mengikuti online kelas kita hari ini. Okey, so seperti tadi Cikgu cakap, kita akan cuba jawab. Sebelum tu okey suara Cikgu boleh dengar Boleh. Boleh. So sebelum jawab soalan, selain daripada tengok gambar, baca soalan. Okey, so dalam soalan kata Raja Tujuh menunjukkan dua pandangan bagi satu objek. Okey, lukis pengorakan penuh bagi objek itu. Klaim adalah pada kedudukan KK. Bila kita baca yang ni, barulah kita akan teringat pasal KK, klaim kita. Kenapa? Sebab kadang-kadang kita suka hati je nak ambil KK kat mana. Jangan ya. KK mesti pada tempat yang dia dah bagi. Dalam kes ni, KK berada di tengah bahagian bawah ni. Depan lah, bahagian depan. Okay. So ini adalah seperti Cikgu Zahra kata tadi, ini adalah kaedah jejari. Okay. Jadi jom sama-sama kita buat macam biasa. Jadi kita nak buat kaedah jejari, kita kena pastikan bahagian atas. Adakah dia terus kita dah boleh dapat panjang sebenar? Ya, kita boleh dapat panjang sebenar terus sebab dia adalah bulatan. Okay, bukan selain daripada bulatan, bukan piramid tu semua. Jadi kita pindahkan, kita dah setting dulu kita punya gambar, pastikan lurus dengan pembaris dan okey. Dan kita buat ke bahagian tapak, unjuran tapak dan puncak. Okay, jangan terlalu jauh, jangan terlalu rapat lah. Okay, dalam kes ni sebab gambar kita hampir di tengah, so kita jangan hujung sangat. Okay, dan kita ambil mana set square? Mana set square? Okey. Set square boleh, kertas boleh. Pembaris biasa tu boleh. Okey. Then kita tandakan sikit puncak dia. Okay, cikgu tak ambil kat sini Okey. Lepas tu puncak dan kita ambil jarak dari puncak ke tapak. Okey. Dari puncak ke tapak ni. Jadi ini paling basic. Okay, so pindahkan sahaja puncak ke tapak dulu. So kalau nak cepat kita buat yang ni dulu pun boleh. So kita boleh adjust lah nanti tau, nampak tak dia termasuk kat sini. Kalau kita ragu-ragu kita nak alihkan, so kita boleh alihkan masa ni lah. Okay. So siapa yang dah buat tu, buat dulu, maksudnya dia main terus buat, dia tak perasan benda ni, nanti dah terconteng. Rugilah nanti. Tapi kalau boleh kalau kita dah biasa buat, kita boleh agak lah kat mana. Okay, so then cikgu ni, cikgu tak nak bagilah awak pening. So ya. Pindahkan balik puncak. Tu. Okay, so dia tak kena dekat pandangan atas. Senang sikit kita nak melukis. Jadi ini adalah permulaan bagi kita punya pengorakan. Ini adalah garisan binaan dulu. Okay. Dan lepas kita buat yang ni, kita boleh bahagi kepada 12 bahagian lah pada pandangan atas ni. Kita akan tambah lagi bahagian jika perlu. Okey. Disebabkan ni adalah bulatan penuh, orang panggil cone. Kita buat. Okey, ada yang terfikir nak bahagi 12 macam mana bahagian, 12 bahagian. So guna set square 30, 60 dan bahagikan. Guna sudut 30. Dan alihkan je. Sudut 60 pula. Pusing. Set square kita.
Sambung lagi. Yang macam biasa, kalau cikgu punya kelas, biasa cikgu semua ingatkan untuk numbering. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bila kat sini kita nampak nombor antara 1 dengan 2 ada kosong dekat sini. So kita kena cari. Yang ni pun sama, kena cari. Okay, yang ini tak perlulah sebab dah ada. Okay, so dekat sini kita boleh numbering dia selain daripada 1, 2, kita boleh buat huruf A dengan B ataupun Cikgu buat laju. Ya, ada nak tanya? Nampak tak? Jelas tak? Laju sangat cikgu. Laju? Kecil sangat? Ya Type. Laju sangat ke cikgu buat? Cikgu boleh ulang sikit tak cikgu? Yang mana? Daripada awal cikgu. Dari awal? Laju cikgu. Okey. Buat dulu yang ni. Sebab ini adalah ini adalah basic ya. Okey, konsep paling asas. Yang tadi dah alihkan jarak, siapa dah alihkan, yang belum alihkan pun tak apa, buat yang ni dulu. Bahagi kepada 12 bahagian yang sama. Bahagi kepada 12 bahagian yang sama untuk bulatan ni. Jangan tadi cikgu guna set square apa? 30-60 kan? Okay, set square 30-60, dapatkan bahagian yang sama. Numberingkan dia, setiap bahagian bermula dari K. Jangan mula dari tempat lain, mula dari K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan K. Bagi kalau kita tengok yang terpenggal dia ni, kita tengok tapak dia ni, dekat sini ada terpenggal, terpotong. Okay, tempat yang terpotong kalau tidak berada pada nombor-nombor yang kita dah tulis ni, kita numberingkan dia, hurufkan dia. Okay, hurufkan dengan nombor lain, cikgu ambil A dengan B dekat sini. Okay, yang lain ni maintain lah 2. Ni 3 untuk kat sini, 4 dekat sini. Okay. So yang lain-lain tu biarkan dulu, nanti kita tengok. Okay, dah siap yang bahagian atas kita dah numberingkan. So lepas ni kita akan buat numbering bahagian bawah. Okay. Macam mana nak numbering bahagian bawah? Kita unjurkan sahaja dari atas ke bawah. So, macam ni nak numbering dari atas ke bawah, guna unjuran set square awak tu. Okay, kalau yang ni 9 dekat hujung sekali, so ini adalah 9. Unjuran, okay, ni konsep asas unjuran yang kita belajar masa form 4. And then, tapak 8 dengan 10 boleh terus pindahkan. Bahagian bawah ni, ini adalah 8 dan 10. Kemudian tapak bagi 11 dan 7 pindahkan, ini adalah 7, 11 dan ini adalah tapak K dan 6. Kemudian tapak 1, 5 tapak 2 dengan 4. Last sekali, paling hujung adalah 3. Okey. Bila kita dah buat macam ni, so then kita boleh fikirkan kita nak pindahkan bahagian mana dulu, bahagian bawah atau atas. Okey, apa dia bahagian atas atau bawah tu yang kena potong? Kita ada 2 bahagian, iaitu bahagian atas yang dipotong dan juga bahagian bawah yang dipotong. Untuk soalan ni kita tak ada bahagian tengah macam lubang kat situ, kita tak ada.
Okay, alhamdulillah. So ada atas dan bawah sahaja. So kita pergi pada bahagian atas lah. Kalau cikgu nak bahagian atas sebab hanya ada 2 ketinggian, itu paling atas dan tengah sini sahaja. Okay. So macam mana kita nak dapatkan jarak dia? Kita buatkan garisan puncak ke tapak dahulu. Okay. Puncak ke tapak. Puncak ke tapak, gariskan. Puncak ke tapak. Ini untuk bantu kita dapatkan tinggi sekejap lagi. Maaf, bukan tinggi, jarak. Okay, jarak dia. Okay. Yang dekat sini ni adalah konsep asas yang pertama lah, biasa kita buat. Tunjukkan dulu tinggi dia. Puncak ni letak je mana-mana, jangan jauh sangat, jangan dekat sangat. Kalau dekat, takut gambar kita masuk dekat soalan. Kalau jauh sangat, takut tak ada ruang nak jawab dekat tepi sebelah sini. Okay, so kita agak-agak lebih kurang berapa, kita letak tanda. Macam mana cikgu dapatkan jarak ni? Jarak dari puncak ke tapak, macam mana cikgu dapat? Hanya pindahkan puncak ke tapak pada soalan, pindahkan ke ruangan jawapan kita. Cucuk dan pindahkan. Okay. Kemudian kita pindahkan pula jarak tapak. Jarak tapak kita boleh ambil daripada atas sahaja. Jangan ambil dari bawah. Ambil dari atas. Okay, jadi kita ambil jarak K ke 1. 1 ke 2 dah bercat, 2 ke 3. Kalau sama, so then kita boleh pindahkan dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan K. Okay. Dan kita akan bina garisan elemen menggunakan garis binaan. Tak pekat lah, tak nampak saya Jangan pekat sangat. Tapi cikgu lukis pekat, awak jangan lukis pekat pula. Ni sebab awak nak bagi awak nampak, jadi cikgu lukis agak pekat sikit lah. Okay, buat untuk semua elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nampak ni. Okay. Oh, cikgu salah. Okay, nampak. Bila kita buat, apa kata? Kita buat numbering. Bila kita salah ke terkurang, kita boleh tahu terus. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan K. Kena numbering. Okay. Nomborkan dia supaya kita tak terkurang atau kita tak terlebih. Dan kita tak tersalah tanda di mana elemen yang sepatutnya. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh tulis dekat komen kecuali suruh ulang balik. Ulang balik nanti kita tengok record punya kelas. Okay. So untuk yang ni cikgu nak buat yang atas dulu. Okay, untuk ni bila dah siap atas ni, kita boleh tengok kalau kita nak buat atas. So ini puncak, dekat tengah ni puncak. Okay, tengah ni puncak. Jadi kita akan buat cerita pasal atas ni saja, lubang atas ni sahaja. So lubang ni bermula dengan K. 1, 2, nampak ni 1 ni 1 kan. So kita boleh buat juga kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia terus naik ke puncak. Okay. Kita bagi nampak sikit supaya jelas. Okay. So dekat sini dia pusing macam ni. Okay. So yang ini
Tak jelas kan? Okey. Jadi titik yang ni kita akan pindahkan ke bawah. Supaya siapa yang slow sikit, dia pindahkanlah satu-satu. So satu, takut salah kan? 1, 2, 3, 4 di tempat yang sama dengan 2. So 2 dengan 4 sama. 1 dengan 5 di tempat sama. Yang ni 6. Okay. Jadi sekarang titik yang ni yang bahagian atas kita boleh pindahkan ke ruangan jawapan. Jelas tak? Sebab dekat cikgu ni dia macam tak jelas sangat. Jelas Aku rasa. Okay. So kita bawa jarak dia pergi sini. Sebab tinggi dia, jarak dia ada satu saja jarak. So kita pindahkan jarak ni sahaja. Jarak ni kita pindahkan dekat yang K, yang first. Okay, garisan first ni. Okay. Dekat sini ini adalah K sampai sehingga 6. Okay, jadi sekarang kita punya K 1 sampai 6 kita akan pindahkan dia. Cucuk kat puncak, buka pada K hingga nombor 6. Nombor 6, elemen 6. Elemen 6 sahaja. Ini sahaja. Okay. Dan lepas tu 6 pergi ke mana? Tengok dekat gambar, 6 pergi ke puncak. Puncak kat mana? Dekat sini. Jadi 6 naik ke puncak. 6 naik ke puncak. Okay. Dan puncak yang ni turun balik. Kan dia naik, lepas tu dia turun balik ke K tadi ni, tinggi yang ni. So K ni ada juga pada K yang dekat belakang. K dekat depan dengan K yang last kali. Okay. Jadi kita ambil jarak K tadi, pindahkan ke sini. Pindah dulu. Okay, letak tanda je dulu kat situ. Okay. Kita letak je. Okay. And then kita tengok bahagian bawah. Okay, kita tengok bahagian bawah ni. Okay, bahagian bawah kita buat K1, K ke 1, jarak yang sama K ke 1, cuma 1 ke 2. Cuba kat atas 1 ke 2 ada A. 1 ke 2 ada jarak A dekat pandangan atas kat sini. Jadi kita kena ambil 1 ke A, ambil jarak dia dan tanda. Okay. Okay. Kalau contoh awak punya jangka lukis terlalu tak boleh pergi ambil tempat ruangan yang kecil, awak boleh ambil juga ruangan yang besar tapi cucuk dekat A. Saya cucuk A ke A, 2 ke A tapi menghala ke arah 1. Jadi saya ambil cucuk 2 sini. Okay. Kalau siapa yang biasa 1 ke A, tanda saja 1 ke A. Jarak 1 ke A. Ni A. Lepas tu 2, 3, 3, 4, 4, 5 ada B. 4 ke 5 ada B dekat sini. So saya kena cari B dekat tengah-tengah ni. Okay, saya kena cari B dekat tengah-tengah sini. Jadi saya siap-siap tulis B dekat sini. Dan saya ambil jarak 4 ke B. Ambil jarak 4 ke B. Cucuk 4 menghala ke 5 supaya saya dapat B. So saya dah dapat B dekat sini. Okay. Bila dah dapat tu kita buat garisan elemen. Tambahkan garisan elemen kat sini. Elemen A dan elemen B. Okay. Dan kita akan bawa macam tadi. Kita akan pindahkan tinggi dia yang diperlukan pada bahagian permulaan pengorakan kita, bahagian K kat sini. Jadi cikgu akan bawa titik A dengan B tak perlu bawa lah sebab dia paling bawah. So kita ambil titik 2 dan 4.
Okay, pindahkan titik 2 dan 4. Ni 2, 4 dekat sini tinggi dia. Kemudian ada titik 3. Okay, titik 3. Okay, pada elemen 3. Kemudian kita tengok pula dekat sini. 1, 1 A ada bahagian bawah, 2, 3, 4, 5, 6, lepas tu 7. 7 naik balik dekat atas. So 7 kita bawa 7. 7 dengan 11 berkongsi panjang. Lepas tu ada 8 dan 10. 8 dan 10 Yang ini bawah. Ini bawahnya. Lepas tu ada titik 9. Kena hati-hati Okay. Then kita akan pindahkan ikut nombor lah. K dah ada, K kat bawah, 1 pun dekat bawah, A. Kita cari A tadi. A pun dekat bawah, 2. 2 tadi, tengok nampak Okay, 2 adalah tandaan bahagian atas ni. So jangan salah ambil tanda. So ini adalah untuk 2 dan 4. 3, ambil tandaan 3, pindahkan pada elemen 3. Okay, kat sini. Jadi untuk K ke 1 sampai ke A. K sampai A boleh pekat. A akan naik ke 2, naik ke 3, naik ke 4, turun ke B. B dan sampai 6 di bahagian bawah. Jadi B di bahagian bawah sampai 6. Kemudian ada kenaikan dekat situ 7. Kita ambil 7. So kita tengok sini 7 dengan 11 berkongsi. So saya tanda 7 dengan 11 terus. Elemen 7 dengan 11 terus. Okay. So kita tanda 7 dengan 11 terus. Lepas tu cikgu akan ambil nombor 8 pula. Okay, 8 dengan 22, 4 tu dekat. So 8 dengan 10. Tanda 8 dengan 10 tanda. Dan last sekali 9. 9. Okay. Jadi kita akan gunakan French curve untuk sambung lah, buat sambungan dia. Okay, jangan simpan soalan ni sampai nak hantar baru sambung dengan French curve. Terus guna French curve, sambungkan sahaja. Okay. So, siapa yang tak ada French curve, dia ada flexible curve je. Cikgu saya biasa guna flexible curve. Okay, guna saja. Janji sambung dengan baik lah. Okay, biasakan guna flexible curve awak tu. Then, sebelah sini pula. Kalau biasanya kalau saya dah guna yang ni dah okay. So, lepas tu saya gunakan kat sini pada kawasan yang sama lah. Okay. Okay. And then kita sambung yang ni pula 6 sampai K. Okay, 6 sampai K. So dia agak mendatar. Jadi kena pilih lah. Kita cari French curve yang mendatar, yang besar, yang panjang. Okay. Okay, yang mendatar untuk sambung. Siapa yang tak boleh nak sambung terus, mungkin boleh check dia punya jarak balik ataupun sambung sikit-sikit. Okay, boleh. Kita cantik sikit
yang biasa buat, insyaAllah dia dah okey. Dia akan ada pergerakan naik dan turun sikit kat sini. Sambung sikit-sikit pun boleh, tapi jangan nampak sangat lah dia punya apa gelak tu. Lupa tutup mic. Okay, dan sambungkan. Curve kita naik, mendatar macam tu, turun. Okay. So, dah siap belum? Belum, sebab K dekat sini kan kita potong kan dekat sini. So bila kita potong kat sini, so dari atas sampai bawah kita terus saja gariskan. Jangan tinggalkan kosong macam ni. Okay, dari atas sampai bawah kita terus tutup dia punya pengorakan dia. Dan siapa tahu lagi, siapa perasan, sebelah sini kita tak tutup juga lagi. So tutupkan kita punya pengorakan kita. Okay. So lebih kurang berapa minit je. Okay. Lambat jugalah, terus slow tadi sekejap. Okay, boleh yang ni So sekarang teruskan, boleh teruskan dengan soalan. Ya. Okay, so cikgu buka untuk soalan, siapa nak tanya? Ada nak tanya? Tak nampak lah pula. Cikgu, Ya saya. boleh bagi tips tak macam mana nak buat French curve tu dengan betul, cantik? Okey. Tips dia tak lain dan tak bukan adalah cuba. Kena cuba. Okey, tu satu. Satu lagi selain cubalah, mesti awak sakit hati kan asyik dengar. Cikgu ni asyik kat cuba je. Okey, yelah memang kena cubalah. Kalau cikgu bagi tips pun kalau awak tak cuba, memang tak boleh jawab. Okey. First, kalau macam tadi kan, kata cikgu mesti tak boleh nak sambung. Ya, saya memang tak boleh nak sambung tadi sebab bila kita letak macam ni, satu ni terkeluar. Dia lari daripada lengkung yang sepatutnya. So that's mean lengkung ni bukannya lengkung terus ke bawah. So lengkung dia turun ke bawah, dia naik sikit ke atas. So bila macam ni cikgu tahu benda ni? Cikgu bukan teka tapi cikgu biasa buat. Kita biasa buat soalan. Okay, jangan lari dengan soalan lengkung. Tu satu. Satu lagi cikgu sambungkan part by part. Sebab French curve kita ni bukanlah kata terus cantum semua dapat pada satu lengkung yang dibagi. Kadang-kadang kita boleh guna part by part. Okay, mungkin dekat sini kita boleh guna yang ni. Masuk satu. Okay, satu sikit. Lepas tu kita gerakkan sikit cantum. Lepas tu yang kat sini kita guna pula bahagian lain. Okay, dan cantumkan. Tu satu. Satu lagi masa part kita nak cantumkan bahagian ni, kita pastikan ruangan yang garisan yang mula kita buat kat sini dengan pembaris French curve kita ni, dia tak banyak beza. Kalau cikgu buat kat sini, cuba tengok nampak kalau cikgu tambah 6 dengan 7, cikgu boleh garis. Cikgu boleh lengkung. Tapi pembaris ni dengan garisan yang cikgu dah lukis dekat sini, dia jauh beza. Bila dia sangat jauh beza, lengkung tu akan jadi tak cantik lah. Okay. So kalau cara pemilihan dia macam tu, kita ambil lengkung yang berdekatan dengan pembaris dan juga garisan yang sebelum tu. Okay, salah satunya lah. Siapa yang tak bawa set LK untuk untuk set square ni, boleh beli je yang set square biasa yang kecil pun guna je lah. Mungkin yang tak bawa tu satu dia pun tak ada hard copy, boleh print A4. So boleh guna set square tu. Tak apa, janji kita buat supaya kita tak hilang kita punya ingatan kita terhadap kaedah
dan juga langkah-langkah. Okey. Ada lagi soalan tak? Cikgu, Ya saya. boleh tak cikgu ulang bahagian A ke B tapi yang bahagian lengkung yang besar tu bukan yang kecil tu? Okey. Bahagian yang besar yang ini ke? Yang ni. Yang atas. Okey. Saya tak dapat nak buat yang tu. Okey. Awak tak dapat nak pindahkan atau awak tak dapat nak lengkungkan dia? Saya tak dapat nak pindahkan. Macam maklumat tu cikgu ambil daripada mana saya tak dapat. Okey. Macam mana cikgu tahu ada lengkung dekat sini? Okey, kita tengok K bermula sekejap ya. Cikgu ambil part bahagian yang okay. Kita mula daripada K, claim. So ini K kita. Dan kita gerak pergi ke 1. Sebab tu cikgu buat numbering kat sini, ke 1. So ini ada 1. Okay, dekat jawapan ada 1. Dan kita tak pergi terus ke 2 sebab kita punya kaki kon ni kena potong bahagian bawah. So cikgu dah tanda A dengan B sebenarnya kat sini. Kalau awak boleh tengok, cikgu tanda bahagian atas ni ada A dan B. Actually, kalau awak tak biasa buat, ada setengah pelajar dia akan tulis K, lepas tu A ni dia terus numberingkan sebagai 1, B ni terus sebagai 2. Yang tu memang awak memang tak pernah buat soalan ni, awak akan buat macam tu. So, ingat untuk kun memang kita akan bahagi 12 bahagian dan yang bahagian yang tidak termasuk dalam 12 bahagian tu asingkan dia supaya kita boleh pindahkan jarak tapak dia. Okey. So dalam kes ni kita ada A dengan B. Okey, kita ada A dan B. Jadi A dan B ni kita akan pindahkan ikut susunan lah. Disebabkan A ni berada di antara 1 dan 2, jadi kita akan tanda A antara 1 dan 2. Dan 4, 3 dah ada, 4 pun dah ada. And then B pun berada di tengah-tengah antara 4 dan 5. Jadi kita cari B. Okay, nilai dia dekat mana nak tanda, kita tengok balik kat bawah ni. Kita tengok A dan B masih berada di bahagian bawah iaitu jarak K. Sebab tu cikgu tak buat apa-apa pun. Nampak bawah ni cikgu tanda penuh. Nampak. Dan B ke 6 pun sama, cikgu tanda bawah sahaja. Berbeza dengan 2, 3 dan 4. Cikgu ambil nilai dia dekat gambar ni lah. Yang dekat, yang terkena pada garisan puncak ketapak dia. So ini adalah puncak ketapak 2, 4. Yang ni puncak ketapak 3. Jadi cikgu akan ambil dia punya persilangan ni, letak kat sini dan tanda 2, tanda 4, untuk 3, tanda di bahagian 3. Dan awak akan dapat nilai, gariskan sahaja. Saya rasa maybe sebab saya salah sebab saya tak bawa daripada tapak ke puncak tu. Sekarang dah faham. Yes, good. Okay, so garisan puncak ketapak sangat penting untuk soalan jenis macam ni. Yang jenis macam ni. Dekat TikTok cikgu pun ada cikgu cerita pasal garisan pandangan atas yang tegak macam ni. Yang dia potong dari atas ke bawah tu. Atas ke bawah tu dia sama. So tak boleh nak dapat tinggi kan. Dia tak boleh dapat tinggi, memang kita akan guna garisan puncak ketapak. Okay, ada lagi tak soalan? Okay, cikgu rasa macam tak ada dah. Alright. Okay, so kita boleh teruskan bagi persilangan. Okay, persilangan ada sikit-sikit lah pasal ni juga. Okay. Ada sikit pasal puncak ketapak ataupun bahagian garisan atas ke bawah lah. Jom sama-sama kita sediakan soalan persilangan. Okey, cikgu harap semua buat sama-sama dengan cikgu Alin. Janganlah tengok saja. Kita bukan macam BM boleh dengar, sejarah pun boleh dengar. Tapi LK memang kena lukis bersama-sama. Betul tak cikgu Alin? Betul. Dia kena praktis. LK perlu praktis. Kita tak boleh pandang-pandang, tengok-tengok saja. Okey, harap semua pelajar buat sama-sama dengan cikgu Alin. Okay, kalau tak faham, tanya dengan cikgu Alin. Okay, bila kita buat apa tu, dia buka dah dia punya mak ni. Okey. Okey. Dia kalau
Ya, saya. Cikgu, nanti cikgu buat pelan-pelan sikit boleh? Okey, boleh. Okey. Kita kena buat benda ni bukan tengok je, sebab kalau awak tengok saja, awak tak akan ada soalan. Selalunya macam itulah. Sebab bila kita buat, baru awak perasan jawapan awak dengan cikgu tak sama. Bila tak sama, that's macam barulah macam kenapa lain. So then baru awak boleh tanya dan nampaklah mana bahagian awak faham, mana bahagian mungkin awak tersalah ataupun mungkin cikgu tu tersalah kan, kita tak tahu kan. Okay. So untuk soalan macam ni, dulu pernah buat tapi selalunya jarang pelajar nak buat sebab rasa macam senang kan. Okay, so kita tengok soalan, baca dulu. Jangan gelabah terus nak jawab, baca dulu, penting soalan ni. Okay. Raja 5 menunjukkan pandangan ortografik yang tidak lengkap bagi satu tongkah persilangan antara silinder, sekarang kita tahu ini adalah silinder, dan prisma, ini adalah prisma. Okay, jadi macam botol air kena cucuk lah dari tepi. Okay, lukis garisan persilangan untuk melengkapkan pandangan hadapan. So dia suruh kita lengkapkan pandangan hadapan. Butiran terlindung perlu ditunjukkan. Sebab tu cikgu suruh baca soalan. Kadang-kadang ada soalan ni kata tak perlu. Kes ini kita perlu tunjukkan. Jadi kena lukis lah. Okay. So untuk soalan ni jangan takut, jangan gelabah sebab tak ada pandangan tepi sebelah sini. Yang jenis soalan ni lagi senang sebab kita boleh terus unjurkan dia ke bawah. Okay. So first kali, siapa yang jarang buat soalan ni? Okay. Ini adalah pandangan sebenar atau pandangan tambahan bagi pandangan sebelah sini. Benda ni, bongkah prisma ni punya pandangan tambahan. Okay. So kalau cikgu akan numberingkan dia mengikut jawapan kat sini, cikgu akan buat daripada depan. Okay. Kalau pada pandangan unjuran, ini adalah pandangan atas. Okay. Jadi kalau pandangan atas, kat sini cikgu contoh sini yang ini adalah hadapan dan ini adalah belakang. Okay, ini adalah bahagian depan, ini semua depan, yang ini semua belakang. Okay, so yang nampak depan ni lah, yang belakang nanti kita akan buat dotted line lah. Okay. Jadi kalau kita buat depan dengan belakang, so dekat sini, so ini adalah bahagian depan, cikgu akan asingkan. Ini adalah bahagian depan dan ini adalah bahagian belakang. So cikgu numberkan dia 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay. Macam mana cikgu numberkan je lah, letak je nombor, tak kisah. Okay. Kalau terbalik pun tak apa, tak ada masalah. Tapi cikgu tak suka terbalik sebab cikgu suka buat depan dulu. Sebab depan ni nampak, yang belakang ni tak nampak. Okay, kalau daripada depan, awak dah boleh ke nampak belakang kepala kita, tak nampak belakang kepala. Okay. Jadi kita akan buat depan dulu. So cikgu buat mula dari depan dulu numbering, then belakang pula. Okay, cikgu akan numberkan pula ni 1, yang ni 2, yang ni 3, 4 dan 5. Kawasan ni kita tak gunakan untuk kita lukis tapi untuk dapatkan kedudukan dia. Okey. Dah buat numbering? Okay, dah buat dekat atas Dah. ni. Okey, dah buat atas, cikgu numbering bahagian pandangan hadapan pula. Okay, so 1 dekat sini 1. Yang ini ada 2. Yang ada 3. Yang ini ada 4. Yang ini adalah 5. Okay. Okay, boleh? Okay, dah Sekarang ni, ini semua adalah nombor pada permukaan depan ni. Kita punya jawapan dekat tengah ni. Okay, jawapan kita kat tengah ni. So macam mana nak dapat yang tengah tu? Kita tengok, dia kena tikam bulat ni, kena tikam dengan prisma ni dekat lengkung. So apa cerita dengan lengkung? Kalau lengkung, kita kena dapat 3 titik antara. Okay,
3 titik antara tu pula antara satu titik dengan titik yang lain kita kena pilih. So sekarang kita nak buat titik 1 pergi ke 2. Okay, cikgu unjurkan dulu dan kita unjurkan yang ni dulu Okay, kita unjurkan dulu 1 turun pergi ke silinder. Okay, jom turunkan dulu. Nampak Nampak. Okay, cikgu buat 1, 2 dululah. Cikgu buat 1, 2. So cikgu nak buat permukaan yang ni dulu. Okay. And then yang ni cikgu turunkan dulu sikit. Cikgu turunkan sampai 1 je dulu sebab 1 bersilang dengan bulatan silinder dekat titik ni. So titik permulaan kita adalah di sini. Ni adalah permulaan 1. Titik ni. Okay. 2 dekat mana? Kita tengok ni. Dekat sini. Okay. So kita boleh turunkan dia guna unjuran. Barisan unjuran. Ambil ni 2, nampak 2 ni kat sini. Okay, 2 dengan 2. Turunkan. Ini 2. Ini 1. Ini adalah 2. Disebabkan ini adalah silinder, kita tak boleh garis 1 ke 2 dengan pembaris. Kita kena cari 3 titik antara dekat sini. Kalau perasan kita pada pandangan atas kita 1 dengan 2 dekat bahagian atas ni kat sini. So kita buat 3 titik antara. Berapa sudut dia? Suka hati. Ada yang nak buat 30, 60 dulu pun boleh. Suka hati pun boleh. Okay. Ada 3 titik antara dekat sini. Cikgu buat sahaja. Nak buat sudut boleh, tak buat sudut pun boleh. Buat garisan saja terus pun tak apa. Nak buat garisan terus saja yang ni. Okay. Kita dah dapat 3 ni. So then, kita boleh turunkan ke bawah. Turunkan ke bawah, kita boleh turunkan. Untuk cikgu bagi huruf ABC. Sini A, sini B, sini C. Cikgu ajar konsep asas dia balik. Okay. So A kita turunkan A dulu. Cikgu tak lukis panjang-panjang sampai bawah sebab kita tahu 1 sampai 2 ni duduk ruangan ini sahaja. And then B, turunkan B, C, turunkan C. Okay. Dah turun A, B, C kita dah sediakan tempat dia tapi kita tak tahu kat mana dia punya ni. So macam mana nak tahu? Kita minta tolong permukaan yang ni. Permukaan yang ada dekat sini. So A sila pergi ke permukaan yang kawan dia ni. Okay. Pergi dekat sini ni A. Ini B. Dan ini C. Okay. Kita pindahkan dulu. Slow. Pindah A, pindah pada permukaan yang ni dulu. Kita minta bantuan dia sebab kita tak boleh terus ke bawah. Tak ada benda yang boleh support kita. Okay. Dah bawa yang ni A, B, C dan kita akan turunkan pula A dengan B dengan C pada kawan dia sebelah sini. Okay. So macam mana nak turun? Okay, nak turun. Turun je guna set square. Tapi pergi pada ni. Yang kat sini. Okay. A tanda. Nak turunkan pun boleh, nak tanda pun boleh. B, ini cikgu turunkan supaya awak nampak lah, awak faham. C. Okay. So yang ni A, yang ni B, yang ni C. Lepas tu baru kita ambil titik ni, persilangkan pada kawan dia. Cari kawan dia kat mana. So yang ini garisan A. So A ni kita akan kenakan dekat sini. Macam mana nak buat? Kita guna apa nama? Kita tak boleh guna set square lah. Cuba tengok. Kata cikgu kita guna set square 30. Mana boleh? Tak sama pun. Nampak? Dia punya ni tak sama. Tak selari pun. Okay, jadi jangan agak-agak dalam masakan sahaja.
Okay, agak-agak ada dalam masakan sahaja, tak ada dalam LK. Jadi macam mana kita nak buat? Kita selarikan guna kaedah selarikan garisan. Okay, so kita ambil salah satu garisan yang lurus dan kita selarikan. Ini pergi ke A. Yang B pergi dekat kawan B dia. Okay, B pergi dekat kawan B dia. C pun pergi dekat kawan C dia. So di sini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. So sekarang kita ada 1 A, B, C dan 2. Dan kita bolehlah sambung dengan French curve. Ambil French curve, kita sambung sikit-sikit. Sambung 1 dengan A dengan B, sambung B dengan C dengan 1, C dengan 2. Okay, nampak tak cantik kan dia punya ni? So nanti next time kena belajar lah bagi cantik lagi. Okay, then jangan double line macam ni pastikan nipis lah, betul-betul sambung. Okay, terus pekatkan satu garisan, apa kita panggil garisan ni, garisan pelengkap. Okay, garis pelengkap, jangan tinggal. Lepas tu dekat 2 ni nampak ada 2 sampai ke 2 sini ada garisan kan. So ni pun ada garisan, lengkapkan dia juga. Lengkapkan dia juga. Okay, and then 2 pergi 3. 2 ni 3. 3 pun ada dekat nombor 2. 3 pun ada dekat nombor 2. 3 ada dekat nombor 2. So dia selari sahaja. Dia satu garis. Satu garis lah, satu baris. Satu baris. Okay. Satu baris. Jadi kita turunkan je. Kita turunkan sahaja 2 ni dengan 3. Turunkan dulu. Dekat mana nak berhenti ni? Mana nak berhenti? Kita tengoklah ni, nampak ni. 3. So kita turunkan 3 ni, jumpa kawan ni balik. Cikgu kenapa yang ni cikgu tak guna French curve? Sebab dari atas ke bawah dia terus. Okey, dia tegak dari atas ke bawah. Nampak? Tegak dari atas ke bawah. Ni nampak? Tegak dari atas ke bawah. So dari atas ke bawah kalau satu titik pada satu titik, so dia tak adalah kita cari titik antara dia, 2 ke 3. Okay, so sekarang 3 dah ada, kita nak cari 4. Di mana 4? Kaedah yang sama macam ni lah tadi. Okay, so 4 disebabkan dia duduk dekat tengah-tengah. Okay, so kita boleh munculkan dia, naikkan yang 4. So sinilah 4. Disebabkan 4 ni duduk dekat sini, 3 nak pergi 4, kena selekor. Jadi sama macam tadi, kita kena cari titik antara. Okay, so titik antara kita nak cari macam mana? Cikgu guna juga ABC yang sama ni. Cikgu nak guna ABC yang sama. Okay, bila cikgu nak guna ABC yang sama, so cikgu boleh turunkan saja ABC ni ke bawah. Okay, tapi ingat dekat sini dia berbeza. Ni dekat ini dia berbeza. Jadi yang ini cikgu kena turunkan dia pergi kat sini, dekat bahagian bawah dulu. Turunkan dulu bahagian bawah ni. Cikgu nak minta tolong dia. A, tolong turun ke bawah. B, tolong turun ke bawah. C pun tolong turun ke bawah. So cikgu ada CBA. Jangan tersalah Jangan tersalah. CBA. Jangan salah tanda. Kemudian CBA ni sila turun ke permukaan bantuan kita ni. C turun ke
Dengan bantuan ni, bahagian permukaan hujung. Okay, C dekat sini. Okay, B turun. A pun turun. C, B, A. Dan kita drag lah dia ke sini. Gunakan set square. Sama macam tadi lah. Kita buat garisan selari. Okay, kita buat garisan selari. C kita hujung sikit sebab kita boleh agak lah dia dekat mana kan nak berhenti. C, lepas tu kita garis B pula. And then garis A pula. Jangan kurang garis ni, biar lebih sikit tak apa. And then kita turunkan C dengan C lah. C dengan C. Turunkan C. C jumpa C dekat sini. Cikgu jumpakan C dekat sini. Okay, B. Nampak tak? Bila tak cukup, so kita kena tambah garisan. Tak cantik lah nanti. Okay. C dekat situ. Dan B dan A. A. So kita dah ada C, B, A dan juga 4. Kita ambil French curve dan kita gabungkan dia. French curve, gunalah French curve mana-mana, bahagian mana-mana yang boleh gabungkan dia. B ke C, C ke 3. Okay, dah siap yang tu. Dah siap belum? Kita tengok ni nampak dotted line kan? Kalau dia tersangkut macam ni maksudnya belum lagi lah kerja kita siap. Okay, kerja kita belum siap. Okay, so kenapa? Sebab kita nak cari 5. 5 ni dekat mana? 5 ni dekat mana? 5 ni. Ni, kat sini. Tengok bahagian atas. Nampak? Ada 5 kat sini. Okay. So kita check 5 kat mana. Turunkan dia. Ambil. Oh, dia sama dengan 2, 3. So dekat tempat yang sama jugalah. Okay. Jadi 5 ni kita boleh unjurkan ke sini. Okay. Ni dotted line apa? Dash kan? Dashes kan? So ni pun kena dash lah. Jangan buat garis pekat. Jangan kita pula pandai-pandai kita tambah garis pekat tu. Yang kat sini dash, kita pergi pekatkan pula yang ni. Dia dah tolong kita dah bagi tahu yang 5 ni sebenarnya garisan terlindung. Jangan kita pula pergi pekatkan dia. Okay, dia dah bantu kita dengan bagi tahu 5 ni adalah garisan terlindung. Sampai sini, adakah kita biar? Tak, sebab 1, 2 kita dah buat. 2, 3 dah buat. 3, 4 kita dah buat. Tapi 4 pergi 5 kita dah buat belum? Belum. Kita baru cari titik 5. Tapi 4 ke 5 garisan ni tak buat lagi. Okay. So macam nak buat? Sama macam tadi lah. Kena bahagi 3 bahagian. Okay. Kita bahagi 3 bahagian yang awak nak. Cikgu bahagi 3 bahagian. Suka cikgu lah. Okay. Cikgu bahagikan 3 bahagian. Cikgu nak dekat sini. Okay, cikgu nak dekat sini. Dengan satu lagi dekat sini. 3 bahagian. Okay, ABC dah guna. D, E, F. Okay, mana-mana pun boleh, tak ada masalah. Okay. D, E, F. Dan D, E, F ni cikgu kenakan dekat nampak 4 dengan 5 ni. Bawa D, E, F tu pergi pada garisan 4, 5. D, E, F.
So D, E, F. So D, E, F ni kita akan turunkan ke bawah. Repeat balik. Okay, kita ulang balik kaedah tadi. D, E, F, D, makin banyak ni garisan. So nak padam boleh, yang lama tadi kita nak padam pun dah boleh. Okay. D, E dan F. Okay, F. Jadi D dekat sini, E dan F kita selarikan. Kita selarikan garisan. Cikgu ambil satu garisan lurus sebagai permulaan sebelum bergerak ke D, E, ke E, ke F. Okay. Okay. Kalau awak perasan, cikgu guna shortcut sikit. Bukan shortcut pun, bantuan lah. Kalau perasan tadi cikgu pilih D, E, F menggunakan jarak yang sama dengan A, B dan C. Okay, awak boleh juga guna titik lain. Awak nak buat lain-lain pun boleh, tak jadi masalah. Okay, jadi disebabkan cikgu gunakan garisan yang sama dengan A, B, C. Jadi cikgu boleh gunakan garisan yang sama juga untuk dapatkan titik D. So D cikgu dekat garisan sini, titik ni. E. Ini D. E. Dan F cikgu dekat sini. Okay, jadi cikgu akan sambungkan ke 5 lah. 4 D, E, F, 5. Empat D, E, F dengan 5. Okay. So sambungan. Cikgu tak ada French curve satu lagi. Ada satu je French curve ni. Jadi boleh cuba lengkungkan dia. Ada yang nak tanya ke? Ada Okay, dotted line dashes. Dash dash kan. Kalau butiran terlindung dash ni senang sikit sebab kita boleh alter dia supaya kita bertembung semua titik lah. Tapi titik kena tunjuk kat mana, kena ada titik dia. Okay, dan 5 pergi ke 1, nampak 5 pergi ke 1 ni tak ada, tak buat lagi. Okay, 5 pergi ke 1 tak buat lagi. D, E, F. Okay, so ni G, F, G, H dengan I. Okay, G turunkan. Kalau 5 dah ada, nak pergi 1 je lagi. Okay, dan kita buat macam tadi sama, kita turunkan. Turunkan G, okay, kita padam dulu yang ni, A, B ni. Supaya tak keliru. Okay, D. Ni G. H. Sekejap okay, masuk balik. Okay, sorry. Balik ni. Tak, balik. Betul tak? Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Okay.
So, tadi kita selarikan garisan, ambil satu garisan lurus. Okey, garisan lurus dan kita selari ke garisan tersebut. Lagi cari G. G dengan G lah. Oh, cikgu tak tukar lagi. G, H, I. Okay, G dengan G. G. H. Dengan I. I kat sini. H tak ada lagi. Okay. So sini G, sini G, H dengan I. Dan kita sambunglah pakai French curve macam biasa. G dengan H. Okay, macam ni kan. Cikgu sambung dia. Cikgu tengok 5G dengan H ni. Ni sebenarnya salah ni French curve ni. French curve. Ni okey. Okey. So cikgu sambungkan 5 dengan G satu-satu dengan cara cikgu tengok, pastikan 5 dengan G bila cikgu garis dekat pembaris yang hujung ni dengan titik H tak jauh, tak lari jauh. Okey, jadi cikgu boleh sambungkan 5 dengan G. Okey, sebab belah belakang ni tak jauh dengan H. Dan cikgu sambungkan pula G dengan H. Cikgu sambung pula G dengan H, cikgu gerakkan sikit. Okay. G dengan H. Dan cikgu pastikan yang sebelah sini tak jauh dengan nombor 5. Okay, kemudian cikgu sambung pula H dengan I. H dengan I. Kemudian I dengan 1 kat sini. Oh, kesalahan cikgu adalah cikgu pergi buat garisan penuh. Okay, kat sini kita kena guna garis putus-putus. Okay. Terus siapa ada perisai pemadam, boleh guna perisai pemadam. Okay. So then ni dashes. Okay. Dash. Simple dash. Okay. Okay guys, siapa terputus. Siapa ada, kalau in case lah anything last minute ke apa, so korang punya perisai pemadam tu sangat bantulah, gunakan perisai pemadam untuk lengkapkan garisan tu. Okay. So inilah jawapan untuk soalan nombor 5. Okay. Cikgu buka pada soalan. Kod lah dia buat tak sama dengan cikgu lepas tu. Ini pekat Jangan lupa yang kat sini garisan pelengkap ni. Ini adalah markah, sini markah, garisan pelengkap ni markah, pelengkap yang ni pun markah, yang ini pun markah. Semua garisan pelengkap adalah markah. Okay, cikgu buka soalan. Setengah jam je buat sebab soalan dia 10 markah. Okay. Ini yang tanya, boleh tulis ke? Ya, buat sambil tidur ni. Okay, tak ada. Kalau tak ada, kita boleh terus. Tak ada Okay, kalau tak ada boleh teruskan dengan soalan seterusnya, itu lukisan bangunan. Okay, untuk soalan lukisan bangunan,
kita minta diserahkan pada Cikgu Azila untuk teruskan. Ada. Sekejap ya. So kita teruskan dengan lukisan bangunan. Okay, first luruskan dulu Sekejap ya. Luruskan dulu soalan dengan box. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, so hari ni sekarang kita akan buat soalan bangunan. Jadi standby lah alatan awak. Make sure kena lukis atas papan bersama alatan. Tak boleh lah letak atas alatan sebab kita nak buat unjuran. Okey, sekarang ini adalah lukisan bangunan. Soalannya senang saja iaitu lengkapkan pelan lantai dengan melukis garisan bumbung kat sini. Kena ingatlah bila garisan bumbung kita kena lukis menggunakan garisan putus-putus. Okey. Okay, saya nak tanya awak untuk bangunan ni pandangan atas kita akan gunakan sudut berapa untuk bumbung? Sini. 45. 45. Okey, itu adalah pandangan atas. Kalau pandangan hadapan dengan pandangan sisi sudut berapa? 30. Ya, tepat sekali, mantap. Okey, jadi kita nak lukis pandangan atas dulu sebab apa? Sebab kita punya bangunan ni yang dekat sini bumbung dia dah komplit. Jadi kita boleh lengkapkan dekat yang atas ni jugalah. Yang kita nak buat adalah kita kena tengok ada berapa bilangan bumbung dekat situ. Okey, kalau awak tengok ni ada berapa keping bumbung ni? 1, 2, 3, 4 keping. Okey, ni yang belah depan, yang belah belakang kita tak nampak kan. Jadi kita assume dia, kita anggap dia bahawa depan dan belakang ni tak ada yang tinggi rendah, sama level. Depan dan belakang sama level. Okey, jadi bila kita nak lukis, kita tengok dia punya unjuran ortografik, kita buat yang depan yang senang dulu. Ini 1 dengan 2 ni. Bumbung 1 dengan bumbung 2 lah. 1, ini 2. Okey, naikkan dia punya bucu ini. Sebelum tu kena tahu dia punya garisan ini, jangan ambil yang tepi, jangan ambil yang paling luar atau yang paling dalam. Ambil yang garisan tengah. Garisan tengah itulah adalah kita punya garisan bumbung ni. Okey, kita unjurkan dia. Kita pekatkan lah supaya awak nampak. Okey, kita unjuk. Okey, sudut adalah sudut 45. 45 darjah. Okey, ada bucu. Katakanlah ini bucu A. Okey, A A. Okey, unjur dulu A ni. Tarik. Okey, sudut 45 pada sisi 1 dengan 2. Bumbung 1 dengan bumbung 2. Okey, 45 darjah. Tarik. Okey, ini garisan binaan perlahan jap. Kanan dan juga kiri. Okey, nampak 45 darjah kiri dan kanan mesti putus-putus. Bila dia putus-putus, dia adalah garisan bumbung. Ni garisan kali-kali tak boleh. Perlu cikgu pakai pen kali-kali bagi nampak je. Okey, bumbung 1 dengan bumbung 2 dah siap. Dia dah siap dah ni. Putus-putus. Jangan buat garisan straight line. Kalau awak buat semuanya betul tetapi dia straight line, awak dapat kosong markah. Malang sekali. Jadi kena ingat lah. Mesti garisan putus-putus. Okey, bumbung 1, bumbung 2 dah siap. Okey, ni 1, ini 2. Ni adalah titik A. Ni A. Okey, seterusnya kita nak buat yang belah sini pula, bumbung ni. Okey, katakanlah bumbung 1, 2, 3 dengan 4, ni 5. Okey, ni 3, 4, 5. Okey, bucu dia sini A, sini B, sini C. Senanglah nak labelkan, kotak awak tak nampak kan? So cikgu labelkan lah, senang. Kalau rasa kata error tu tak payahlah label. Okey, cikgu unjukkan yang C. Unjukkan yang B. Okey, tarik pula bucu 5. Okey, bucu 5 kalau awak perasan, sepatutnya dia akan kena yang tengah-tengah ni. Garisan tengah.
Okey, yang belah tepi ni pun sama. Okey, kita dah tarik. Okey ni bucu ni. 3 yang tepi ni. Tarik naik atas, dia kena garisan tengah-tengah ni. Perhatikanlah baik-baik kan, dia kena atas tengah ni. Di tengah. Okey, jadi ambil sudut 45. Kenapa? Bukan di sini. Oh, kan betul. Kau ada tihan. Cikgu betul ke cikgu salah? Cikgu salah ya? Sebab ni di punggung ni. Ya betul. Okey, ni silap. Kesalahan. Asal itulah biasalah. Kita kan manusia. Okey, ni silap. Tak apa, dia depan. Nak cakap bumbung apa nama dia ni? Yang ni adalah bumbung apa? Ni bumbung tebel layar kan cikgu? Tebal layar. Betul. Tebal layar. Dia silap. So yang ni sebenarnya tegak ke atas. Kalau ikutkan tebal layar. Dia tegakkan. Macam mana? Macam blok bangunan. Nak cerita pun tak nampak. Blok A tapi yang cerita asrama. Tengoklah tebal layar tu dia tegak pergi ke belakang. Nak cakap dia lurus lepas tu ke belakang. Faham kan? Sebab ini silap ni. Okey, ini silap. So tak apa. Dah excited sangat nak ngajar sekali kan silap. Okey, tak apa. Nanti ni padam. Dia bumbung tebal layar silap ni. Okey, jadi maksudnya sekarang apalah. Tak apa. Ni, ambil point yang kat sini tepi ni. Belakang. Sekejap lagi cuba padang yang depan ni, jawapan ni silap tu. Tebal layar dia bukan bumbung yang satu lagi apa ni? Limas Bumbung limas Okey, tak ada liquid liquid tak ada. So ini jawapan dia. Silapannya. Ini. Ni. Okey, yang tu kita padam. Okey, kita padam yang tu lah. Langkah. So ini awak padam jangan confuse pula. Ini salah ni. Jadi bumbung 2 adalah daripada depan ke belakang. Terus okey, nak ikut sekejap. Sabar kan awak buat ikut jawapan cikgu salah. Okey, yang ni padam. Cuba padam padam. So ini okey. Dia punya bumbung itu ada garisan tengah yang A ni daripada depan bawa ke belakang. So ini putus-putus. Okay. So A dekat sini lah sebenarnya. A dekat sini. Okay, ni bumbung sekeping ini adalah bumbung 1. Sekeping ini. Ni bumbung 1. Ini adalah bumbung 2. Okay, harap nampaklah tu Faham gambar tu? Okay, seterusnya adalah kita nak buat bumbung. Okay, ni 3, 4, 5. Jadi kita dah unjurkan tadi. Macam biasa ambillah sudut 45. Tarik dulu, kita tak tahu dia mati kat mana, jangan risau. Tarik dulu belah kanan garisan binaan. Okay, sebelah lagi, belah kanan pun tarik 45 darjah. Okay, macam mana nak tahu dia mati? Kalau awak dah buat garisan unjuran dia iaitu B dengan C, awak akan bertembung dengan garisan 45 darjah itu tadi. Itulah dia punya titik persilangan tersebut. Sekejap tak nampak. Okay, so dekat sini 3 ni condong. Jadi gambar dia condong lah ni. 3, 4 lurus kan? Okey, macam mana nak tahu 4 ni lurus? Nampak gambar dia lurus, jumpa B dengan C. B bertembung. Okey, kita pakai pen ni balik supaya nak nampak. Sini. Sini. Nampak tak awak? B ni kita tarik. Sini pun kita tarik. Nampak tak? Dia bersilang kat sini. Dia bersilang. Dia bersilang. So itulah titik B dengan titik C. So bila kita lukis gambar dia, terus dia punya ni. B dengan C adalah garisan lurus, putus-putus. Macam tu. So yang ni pun sama. Putus-putus.
Sini pun sama, putus-putus. Awak kena buat kemalah, janganlah ikut cikgu. Cikgu buat. Macam tu. So 3, sengit, condong. B dengan C lurus. B dengan C lurus. C turun ke bawah 5. C turun ke bawah 5. Okey. Dah siap. Sekarang kita nak buat yang tepi ni pula. Okey. Hubung yang nombor berapa pula ni? Hubung 45 nombor 6 lah. 6 dengan 7. Okey, 6 yang condong, 7 yang lurus. Jadi titik mana ni? Kita kena sini titik A, B, C, D lah. Titik D. Tarik titik D atas. Okey, 6. 6 ni kat mana bucu dia ni? Kat sini. Okey, kalau awak buat unjuran dia dekat atas ni. Okey, jadi awak tarik sekejap ya. Sudut 45 darjah daripada bucu 6 ni. Okey, ambil yang garisan tengah. Ambil garisan tengah. Macam tu. Okey, garisan tengah awak dah tarik, kemudian dia bertemu dengan D. Oh, tak sampai. Kita tarik lagi. Jangan risau, kita relax. So dia dah berjumpa dengan titik D. Okey, sebelah dah siap. So belakang dia siap lagi. Sekejap. Okey, sekarang ni hujung ni garisan lurus bertemu dengan 3. Okey, 3 kita tak tarik lagi. Okey, tarik dulu. Tarik dulu, jangan risau. Tarik dulu. Okey, D jumpa bucu 3 ni. Bucu E lah. Bukan 3, bucu E. DE garisan lurus. So dekat sini D dah jumpa, tarik lurus, jumpalah titik E. Okay. Putus. Ni putus. Okey, ni macam tergantung ni. Ni pergi ke mana ni? Ni nampak tak bucu ni? So tarik dia 45 darjah pergi ke sini. Okey. So dekat sini. Ni nampak tak awak dah tarik ni? So dia pergi ke titik titik E. Sini pergi dekat E. Serong E. So sini. Tepi ni bucu ni tarik pergi ke atas. Ambil sudut 45 darjah bertemu dengan titik. Macam tu. Okey, dah siap dah untuk kepingan itu. Jadi kita nak selesaikan gambar ini. Okey. Nak gambar ni baik-baik. Kejap. Right, so sekarang ini kita buat cantuman. Okey, yang belakang ini kalau kita tengok gambar dia ni, depan dengan belakang ni sama. Maksudnya dia tak ada ketinggian apa-apa, dia sama depan dengan belakang. Jadi maksudnya ini kecondongan dia samalah yang belakang 5 ni. Dapat yang belakang ni pun condong yang sama. Maksudnya awak ambil 45 darjah keluar. Okey, ambil bucu yang belah belakang pula, cantumkan dekat titik C. Ni C. Okey, cantumkan pergi ke ni nampak dia depan belakang ni sama simetri lipat 2 kan, sama. Okey. Lepas tu tengok yang ni pun sama juga kan. Yang buat yang senang dulu. Okey, ni pun sama juga ni. Ada apa-apa ketinggian. So maksud dia simetri lah yang belakang ni. Jadi kita ambil juga sudut 45 darjah. Daripada bucu yang tengah tu bucu pula. Dia garisan yang tengah tu pergi ke puncak dia ni. So simetri lipat 2 sama. Okey, mana lagi? Okey, yang ni tak siap lagi ni. Ini mana? Macam mana nak tahu sambungan ni? Okey. Titik berapa? E. Berapa E? Okey. Sekarang kita tengok sambungan yang seterusnya adalah kita sambungkan yang ini dengan ni. Kita tak tahu macam mana nak sambung ni Okey, kalau tengok dekat sini, titik E pergi ke B. Titik E pergi ke B. Bukan kita dah tandingkan kat sini adalah huruf E. Okey, sini adalah huruf E. Okey, ni E. Ni E. B kat mana? B dekat sini. E pergi ke B.
Jadi E pergi ke B mesti bersudut 45 darjah. Ambil ya. 45 sambungkan. Dan kita dah siap. Dah siap. Okey, habis. Inilah dia untuk kita punya pelan lantai untuk garisan bumbung. Dah pun siap. Okey, ini adalah untuk pandangan atas. Okey, pengiraan markah dia kira berapa keping bumbung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin 8 markah. Okey. Sebab dia berapa keping, kira dia punya bilangan bumbung. Itulah skema yang sebelum ni sekarang kita tahulah kan. Okey, kita tengok untuk pandangan sisi kiri. Siapa ada soalan nak tanya? Soalan nak tanya? Senang je kalau awak rasa awak nak buat, awak labelkanlah macam mana cikgu buat ni. Kan awak buat sambungan-sambungan ni awak sendiri yang buat, nanti awak sendiri yang faham D sambung ke siapa, E pergi ke mana, awak buat label ni. Tapi yang penting yang atas ni mesti gunakan sudut 45 darjah. Soalan tak nak tanya? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita teruskan untuk yang seterusnya. Nak buat pandangan sisi kiri. Okey, yang ni first kali awak kena tahu macam mana nak cari paksi 45 darjah itu. Ramai yang buat salah. Bila dia buat salah, gambar dia lari jauh. Ke tepi sangat. Gambar sisi kiri dia ni. Ke tepi sangat sampai terkeluar daripada kertas. Ada juga. Ada pula yang buat sudut 45 darjah dia ni, bila salah tarik, gambar dia melekat dengan pandangan hadapan. Jadi kena pandai cari manakah sudut 45 darjah yang kita nak dapatkan. Okey, kita cari dia punya partner yang sama nama. Okey, maksudnya sekarang kalau cikgu ambil bumbung. Okey, ni bumbung yang hujung ini. Okey, yang ni. Bumbung lah. Cikgu ambil bumbung lah. Contohnya cikgu ambil bumbung. Okey, partner dia pada pandangan atas inilah kan bumbung dia. Ni sepanjang-panjang ni adalah bumbung dia kan. Okey, ambil garisan yang hujung sekali bumbung ini. Hujung. Okey, samakan dengan yang atas. Yang atas ni mesti ambil line yang tengah Bumbung memang ambil line yang tengah. Okey, kita ambil line yang tengah. Tengah ini mesti awak tarik mesti kena yang hujung ni. Ni mesti kena kat hujung. Tengah tengah tarik mesti kena ke ujung. Okey. Dah sama kan? Okay, bila dah sama barulah awak bahagikan dia penengah dia ni. Yang ni terpulang lah kepada awak. Awak nak bahagi banyak mana, awak nak sama level tengah-tengah ni ke nak potong pun boleh. Awak nak ada jarak-jarak seperti ni tebal ke ni nipis potong tak kisah. Janganlah rapat sangat. Jadi kita ambil tengah-tengah lah lagi selamat. Okey, masuk tengah tu. Okey. Masuk tengah pun boleh. Kalau nak selamat pun awak ambil sini pun boleh. Sini. Tapi kalau cikgu prefer ambil tengah. Ambil tengah lah sebab kalau macam ni dia jadi macam terlalu macam, bukan terlalu, jadi macam rapat. Jadi kita ada gap. Jawapan ni ada gap, ada jarak. Kita ambil lah tengah-tengah. Okay, tengah-tengah. Awak faham maksud cikgu kan? Ni ada jarak, ada gap. Awak ambil garis tengah-tengah. Okay, kita ambil lah kat sini. Cikgu pun tarik kat sini. Sikit je, tak payah banyak. Okay, yang penting ni dah betul ni. Bumbung dengan bumbung. Jangan awak ambil sini bumbung, awak tarik pula ke tempat lain. Nak cakap? Macam tu lah. Okay, ambil 45 darjah. Baru boleh tarik. Macam tu. Ini yang selalu pelajar salah. Bila dia salah kat sini, dia akan dapat jawapan yang rapat ataupun terlalu jauh. Menjauhi kertas soalan. Kertas jawapan. Okay. Kemudian macam mana nak buat? Cikgu akan prefer buat bumbung dulu lah, senang. Sebab bumbung kita dah siap. Kita akan buat bumbung dulu. Refer semua pandangan. Jangan tengok kat sebelah ni je. Okay, kita ambil dulu level ketinggian. Okay, first kali kita ambil bumbung yang ni. Tepi ni. Bumbung yang akhir ni. Bukan ambil akhir, yang terkeluar ni. Okay, paling depan ni. Okay, kita ambil yang paling depan ni. Kita tarik dulu dia punya hujung ataupun yang akhiran dia tu. Yang ke depan tu tarik. Okay, ini. Okay, kita tarik, bawa turun. Dulu, siap-siap. Okay, inilah kita punya sempadan. Nampak ada gap. Dia tak rapat. Okay, kemudian cikgu akan ambil dia punya, ini garisan apa nama dia? Garisan bumbung ni. Tak ni yang tebal ni. Jatuh. Melayu dia apa? Jatuh air. Laluan air Ni apa benda yang tebal ni, awak tahu tu kan? Laluan air yang bertakung kalau air hujan kan dia ada laluan kan. Okay, cikgu ambil dulu siap-siap. Okay ni. Alright, so sekarang bumbung yang ini nampak tak? Itu yang kata tadi bumbung tebal layar. Bumbung tebal layar dia tegak
ke belakang. So dia tegak kan? Jadi maksudnya macam bumbung asrama katanya. Jadi kita ambil lurus, tegak kan? Okey, ketinggian dia mana? Tengok gambar ni, ketinggian dia adalah A. Okey, ketinggian dia adalah A. Jadi sekarang kita ambil tinggi A. Tarik. Okey, tarik dulu siap-siap. Okey, sampai mana agak-agaknya? Tengok pula A dekat sini. A dekat sini, unjurkan. Unjurkan A. Okey. Tengok betul turun. Macam tu. So inilah dia ketinggian A. So ini adalah bumbung yang depan sekali. Okey, tak apa biar dulu. Nanti tak lagi cakap kan. So ini adalah A. Patutnya dia betul lah kalau ralat tu. Minta maaf saya. Itulah cikgu kawan ni. Okey, tengok bumbung yang kedua, bumbung yang ni. Ini dah siap cuba yang ni. Okey, unjurkan. Okey, turun. Okey, kejap. Condong. Okey, dia condong Condong, jumpa dengan B. Condong jumpa dengan B. Jadi dekat sini pun mesti condong. So dekat hujung ni awak dah cari. Jumpa kat sini. Ambil condong 30 darjah. Okey, untuk pandangan sisi kena ambil 30 darjah. Tarik. Okey, tarik je dulu tak apa. Ambil condong. Okey, condong itu bertemu dengan titik B. Okey, awak belum tarik lagi B kan? Bawah adalah titik ni. Tarik condong jumpa B. Awak dah tarik condong jumpa dengan B. Okey, mana B? Unjurkan dahulu B ni. Okey, unjurkan B. Agak-agak lah ni misalnya dah barisan dia macam tu lah. Okay, ni kita ambil B. Ini B, ini B, turun. So ini adalah B. Okay, itu adalah B. Kemudian B akan berjumpa dengan E. Okay, tak apa. Nanti kalau pening tak apa, biar dulu kita buat yang depan ni pula. Yang depan ni senang sikit. Okay, tengok bumbung ni bentuk V kan? V. Bila dia bentuk V, depan ni pun samalah akan ada bentuk V. Nampak kan? Dia ni. Cikgu tarik dulu dia punya tepi kiri dan kanan. Ni. Ingat Ingat dia. Okay, sekejap. Saya ingat dah. Tu dekat sini. Lucu dekat sini pula. Okay, ni. Tarik. Okay, halal je lah ya. Kena ada ralat ni. Mesti ada ralat ni. Okay, kejap. Tarik. Okay. Jadi dia daripada kiri dan kanan dia akan bercantum. Okay, kiri kanan akan bercantum. Jadi awak dah dapat dah kiri dengan kanan dia akan bercantum. Gunakan sudut 30. Okay, jadi sebelum tu kalau kita nak uji jawapan kita betul ke tak, tepat ke tak, ini pun awak boleh tunjukkan juga. Dia punya mercu ni. Cantuman ni. Ni cantuman dia. Dia kurang lah. Mungkin cikgu punya ni ada alat lah kot. Okey, jadi kat sini awak dah buat kiri kanan dan juga mercu dia pun kita dah tarik. Sepatutnya bila kita buat sudut 30 dia akan kena tepat lah. Kat sini. Panjang. Panjang, lepas tu kat sini. Sambil lagi yang belah sini, kena tak? Kena tepat. Sini. Okey, kena. Ini kiri kanan cantum. Kiri dan kanan bercantum. Nampak? Boleh. Okey, jadi sekarang kita nak buat apa lagi kita nak buat ni? Lagi bumbungnya. Apa lagi?
Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ni dah siap? Ni dah siap? Dah siap dah bumbung kita. Okay, bumbung yang satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So cuba pekatkan jawapan. Jawapan untuk dapatkan bentuk dia. Okay, cuba pekatkan sekejap sebentar supaya orang nampak jawapan dia. Ini adalah jawapan untuk bumbung pada pandangan sisi kiri. Siap. Okey, bila awak dah buat macam ni, jangan lupa buat calit kat sini. Hujung bumbung mesti dibuat calit ni. Ni. Calit. Mesti buat calit. Kemudian kata tu pun awak kena pekatkan. Kata kena pekatkan. Dah siap untuk bumbung. Okey, bumbung dah siap. Ada lagi yang tak siap ni. Okey, dah siap. Settle untuk pandangan sisi kiri punya bumbung. Sekarang bila dah siap untuk pandangan sisi punya bumbung, kita akan buat, tak baca soalan dia kata nak buat barisan dinding dan simbol piawaian pada T3 mengikut jadual T. Jadi kita nak buat garisan dinding. Okey, pandang kita punya pandangan atas, dekat situ yang kita boleh nampak mana dinding, mana tiang, mana pintu, mana tingkap. Kat sini yang kita boleh nampak. Jadi kalau kita tengok, kita tunjukkan dia punya dinding, kita buat satu persatu. Okey, senang kita cari tiang dulu. Ada berapa tiang kat sini? Siapa nampak? Ada berapa tiang kalau kita lukis? Cuba kira ada berapa tiang. Tahu tak simbol tiang yang mana? Nampak tak ada berapa tiang kat situ? Kita tengok. 3. Kalau pada pandangan sisi kiri kita boleh nampak berapa tiang sebenarnya. Tengok gambar tu. Pada pandangan sisi kiri ada berapa tiang yang kita boleh nampak. Awak tahu kan simbol tiang? Simbol tiang yang ni. Yang titik hitam ini. Ya, kalau pada pandangan sisi kiri kita akan nampak 2 tiang. Tiang ini dan tiang ini. Dia dah padam tadi kan. Yang lagi satu tak nampak sebab depan dengan belakang ni selari, dia sama. Okey, jadi awak nampak ini dengan ini saja. Jadi kita buat tiang dulu. Tiang senang sikit. Okey, unjurkan garisan tiang. Ketebalan tiang, unjurkan. Okey, ni ketebalan tiang. Unjurkan semua ketebalan dia. Ada 2 tiang kita nampak kan? 1, 2. Nampak tu? 2 tiang yang kita nampak. Sini dengan sini. Yang belakang ni kan selari sama. Jadi kita nampak satu je lah. Okey, bila kita nak unjur, kita tarik. Okey, lantai ni jangan lupa lupa pula nak buat lantai. Lantai ni kita tarik sesiap. Lantai ni ikut ketebalan lantai yang sebelah pandangan harapan. Tarik tu. Okey, tiang unjurkan, turun. Satu tiang. Ni tiang. Satu. Tiang yang kedua. Dah siap. Okey, ni tiang. Okey, tengok dinding. Pada pandangan sisi mata awak akan lihat di sini. Ini mata awak. Ni mata awak ni. Awak nampak ke sini mata? Ni cikgu buat susah. Mata awak ni tengok dekat sini. Pandang. Pandang dekat kawasan ini. Manakah dinding? Kita tengok daripada tepi dulu tiang. Ini pun tiang. Mana dinding? Dinding adalah yang berlorek ini. Ini adalah simbol dinding. Yang bertanda garisan-garisan ni. Ini dinding. Jadi ada satu dinding kat sini. Okay, tarik dulu. Ambil garisannya. Penghabisan yang hujung sekali. Okay, tarik garisan dinding yang tepi sekali. Dan luar. Dinding luar. Urut satu. Okey, mana lagi? Sini dinding. Kita jumpa sekeping dinding. Mana garisan dia? Ini. Ni. So tarik dinding yang luar sekali ni. Ni. Urut. Dinding yang kedua. Okey.
Dia sini skeping dinding. Ni. Di sini. Okay, ada lagi dinding tak? Tengok dekat sini. Satu lagi keping kat sini. Okay, ambil garisan yang hujung sekali. Dinding yang paling luar lah. Hujung yang paling luar. Penghabisan dinding. Sengit. Sekejap. Sengit lah. Ambil garisan yang paling habis. Penghabisan. Tak tahulah ni lurus ke tak ni, tak nampak. Dia takut. Okay. Yang tepi sekali tarik. Okay. Kemudian turunkan dia. Ini dinding yang seterusnya. Sampai sini. Nampak? Nampak tu dah habis. So dinding dah siap. Tiang pun dah siap. Sekarang kita nak lukis simbol T3. T3 yang dinyatakan adalah simbol bagi tingkap rem kaca boleh laras. Tingkap rem kaca boleh laras adalah tingkap di dalam kelas. Iaitu yang berlapis kepingan kaca kat dalam kelas tu kan. Jadi kita kena tahu di manakah T3 pada pandangan atas. Mana T3 cari. Okey, dekat sini. Okey, ada dua panel T3. Okey, apa yang awak kena buat adalah awak kena unjurkan dia punya kebesaran. Besaran dia punya kelebaran dinding. Okey, tarik yang hujung sekali, tak nampak Tak nampak dah. Ni tepi, tarik keluar. Okey, lepas tu ini pun sama hujung, tarik. Okey, inilah lebar dia. Awak dah dapat lebar dia. Cikgu ambil dulu kotak untuk T3. Sekejap Okay. Kotak untuk T3 dah dapat. Macam mana kita nak tahu tinggi dia? Tinggi berdasarkan contoh yang diberi. Contoh dah bagi kat sini. Ambil contoh tingkap. Kalau dia nak tingkap, ambil contoh tingkap. Kalau dia nak pintu, ambil contoh pintu. Jadi kita ambil tingkap punya ketinggian. Okay, ketinggian tingkap. Kalau tarik. Yang ambil tinggi dia. Okey, ini ketinggian tingkap. Okey, harus diingatkan kalau gambar tingkap awak ini ada belah atas ni, bermaksud tingkap dekat sini pun mesti ada yang belah atas ni, tingkap kecil belah atas ni. Jadi awak kena follow gambar yang kat sini, bawa ke sini, yang atas sahaja. Dan gambar atas ini bawa ke sini, ikut kelebaran dia. Okey, sama, follow. Jadi dekat sini awak ambil lah dia punya bingkai ni, frame dia sama je tinggi tu. Follow je ketebalan ni awak nampak okay. Macam mana cikgu? Dia besar-besar kot. Nampak tak? Harap nampak lah macam mana ni, okay. Cikgu dia besar-besar lah ni. Cikgu dia besar untuk awak. Cik sangat, halus. Okay ni. Tingkap itu adalah tingkap rem kaca boleh laras. Jadi dia punya gambar dua panel. Lebar lah kan, dua panel. Okay. Cikgu besarkan gambar ini. Sebab kalau cikgu lukis kan kecil sangat, awak tak nampak. Okay, dua panel. Nanti awak bahagikan dia. Kita tak boleh bahagi suka hati. Awak kan dah unjurkan kotak ni, dia ada dua panel kan. Awak ambil garisan tengah dia ni. Okay, mungkin akan dapat macam ni lah kot. Sekejap. Tahan. Macam ni. Mungkin dapat macam tu lah. Okay, kaedah melukis tingkap dia mesti ada frame. Okay, frame atas. Ketebalan dia. Ni. Follow dekat gambar yang ini. Ni. Jadi ketebalan, awak tengok betul-betul gambar ni. Jadi ketebalan belah atas dan juga belah bawah. Okay, follow. Awak unjurkan ketebalan ini.
Bawa ke sana. Tebalan ni bawa ke sana. Okey, tarik. Tarik. Bawa ke sini. Okey, ketebalan bawah tu pun sama, tarik. Okey, so nanti awak dapat atas dan bawah tebal. Sama tebal macam ni. Okey. Ini lebih kurang lah ni. Okey, kemudian mesti buat frame yang kiri kanan juga. Atas bawah dah buat kiri kanan. Ketebalan dia nak refer dekat mana? Refer pada pandangan atas. Okey, ni. Nampak kiri kanan ni ada ketebalan. So nanti awak follow dia punya ketebalan ni, awak ambil, dia memang nipis, halus dan kecil. Bila awak unjur mungkin dia akan dapat macam ni lah. Cikgu besarkan gambar tu, dia mungkin akan dapat macam ni. Kiri dan juga kanan. Macam tu. Okey. Lepas tu kita tengok lagi. Kita akan bahagikan lagi gambar ini kepada dua bahagian. Satu yang kecil, satu yang besar. Okey, nampak ni. Ni kecil, ni besar. Jadi awak kena unjurkan barisan penengah dia ni. Ini halus, sangat halus sini. Macam tu lah. So nanti gambar dia. Okay, kita dah buat garisan penengah kat sini tadi kan. Awak dah bagi kan. Okay, nampak kan. So ketebalan dia yang tengah ni. Ini. Awak ambil yang kat sini kan. So dekat sini lebih kurang lah. Ambil kat sini. Satu. Macam itulah gambar dia nanti. Dua panel lah, ini dua panel. Okay, ni cikgu ni agak-agak je lah ni. Dua panel. Okay, macam ni lah. Okay, so sekarang kita nak buat yang belah atas ni. Yang belah atas ini kalau awak rasa macam mana tak ingat, awak tengok je gambar ni. Inilah jawapan dia. Awak ikut je gambar ni. Ni gambar dia ni, dia ada frame lah dalam. Perhatikan betul-betul kat sini Perhatikan dia betul-betul gambar dia tu, dia ada frame kecil 4 segi belah dalam tu. Cuba tengok baik-baik. Nampak tak? Nampak maksudnya awak faham lah apa yang cepat ni. Dia ada frame kecil 4 segi tu berpetak kat dalam tu. Okay. Jadi awak ambil yang dalam tu. Kat dalam tu awak buat petak dia. Okey, macam mana nak tahu lebar petak dia? Sama juga awak unjurkan dia daripada pandangan hadapan kita tidak. Zoomkan gambar tu. Petak 4 segi. Okey, tebal dia mesti samalah. Ketebalan dia mesti sama. Buat kemas. Macam ni. Ada petak 4 segi lagi. Kita tengok gambar ni betul So nanti awak akan unjurkan. Memanglah halus sangat-sangat-sangat. Nak buat macam mana, kenalah buat. Agak-agak lah Agak-agak lah cikgu buat ni agak-agak. Awak kena buat betul. Ada agak-agak. Macam ni. Okay, ada petak. Bila ada petak kat dalam tu, tengok gambar ni baik. Okay, dia naik ke atas, dia macam V terbalik kan. Okay, buat juga V terbalik. Kalau cikgu akan menggunakan sudut 45 lah sebab nak bagi dia cantik. Sekali sama, stabil. Kita bagikan dia tengah-tengah, dia mesti kat sini lah, kat sini. Putus-putus. Putus sekali lah, putus-putus. Apa dia? Putus. Nampak? So dekat sini pun sama, bagi sama tengah. Putus. Ini sorry lah sebab saiz dia tak sama saiz ni. Jadi kena sama. Okay, putus. Ini dah siap. Okay, bahagian atas dah siap. Sekarang kita nak buat tingkap rem kaca boleh laras. Okey, tingkap rem kaca boleh laras mesti ada 7 atau 8 keping kaca. Tapi nak senang buatlah genap 8 keping kaca. Dekat dalam kelas pun ada 8 keping kaca. Jadi macam mana nak bahagi? Awak bahagikan tengah dahulu. Okey, bagi tengah. Okey, 2 bahagian. Kemudian sini ada 4, sini pun ada 4 kan. Jadi dekat sini awak bagi 2 balik. Bahagian atas bagi 2. Ini jarak dia tak ada ukuran lah, awak agak-agak. Okay, sini pun
dapat 2 bahagian. Nak jadikan dia 8 macam mana? Bahagi lagi. Betul 8 pula. 4. Bahagi lagi. Dapatkan dia 4 keping. Bahagi lagi. Mesti sama saiz. Okey, siap bahagian atas. 4 keping. Macam mana nak buat yang belah bawah pula? So ini adalah 4 segi yang besar. Bahagi 2 4 segi ni. Dapat 2 keping. 1, 2. Bahagi kecilkan lagi. Buat kemas-kemas. Bawah pun sama lagi. So automatik bila dikira awak akan dapat 8 keping. Nak pembahagian dia awak janganlah buat satu-satu. Bila satu-satu last sekali dia rapat. Ataupun mula-mula dah cantik dah. Bila sampai bawah dia jadi padat. Tak boleh. So nak melukis kena ada sistematik. Buat pembahagian macam cikgu ajar tadi. So yang ini pun samalah. Macam ni. Walaupun kecil, cikgu gigih juga dah buat untuk awak. Cikgu bahagikan dia. Pensel mesti tajam. Bagi 4. Bagi 2. Lepas tu bahagi 4. Bagi lagi. Dan sini pun sama, bagi lagi. Dan sini pun sama, bagi 2. Mata pun kenalah cerah. Tengok garisan-garisan ini. Dah siap 8 keping. Macam tu. Dah siap. Okey, untuk lantai pula. Okey, ini dah siap dah untuk bumbung settle. Untuk simbol pun dah settle. Jangan lupa buat yang 3 segi atas ni. Cik yang halus. Okey, untuk simbol lantai kita kena siapkan. Kita dah siap bumbung, dah siap dinding, dah siap simbol, dah siap tiang. Kita kena siapkan pula untuk lantai. Okey, lantai mudah saja, jangan risau. Pelajar-pelajar sekalian, mudah saja, iaitu awak hanya buat ketebalan dia sama dengan lantai yang di sebelah pandangan hadapan. Penutup dia, lantai ni tak ada penutup ni, awak tak tutup lagi lantai ni kan. Awak tak tutup lagi lantai ni. Okey, penutup dia adalah hujung bumbung. Hujung bumbung ni, maksudnya kita turunkan dia. Ni, calitkan dia. Hujung bumbung ni pun sama, calit. Okey, mana lagi nak calit? Calit pada hujung bumbung yang lain pula. Ada berapa lagi hujung bumbung dia? Nampak tak ni? Ini pun hujung bumbung. Sini pun hujung bumbung. Jadi kena calit. Satu. Sini satu. Jadi ada berapa keping lantai kat situ? 1, 2, 3 keping lantai. Okey, bolehlah awak bekatkan lantai tersebut. Okey, mana yang lebih-lebih ni padamlah. Kita nak kerja kita mesti kemas. Lebih-lebih ni, lebih-lebih yang terkeluar ni awak padamlah. Janganlah dekat sangat. Okey, macam tu. Bersih-bersihkan sikit. Kita nampak garisan hujungan. Okey, dah siap. Habis dah kita punya bangunan. Ada soalan tak nak tanya? Apa ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya tak? Ada? Tak ada? Cikgu, Ya? ada gerbang sikit lah aku dekat yang tiang tu. Kalau Yang kita ada tengok gerbang, ada gerbang. Ada gerbang kan? Okey, sekejap. Yang bahagian hadapan tu yang terkeluar ni. Apa dia? Sekejap. Sebentar Cikgu Lara. Ya. Pandang. Yang paling kanan tu, tiang paling kanan. Mana ada tak? Ni. Oh tak ada. Tak ada lah. Ni yang ni. Kena tambah. Tambah lah bawah tu. Tambah Oh, ni. okey ni. Ni Cikgu Lara. Ya. Ya. Dekat tepi pun kena buat sama juga. Yes. Kena ambil tinggi ambil tinggi daripada tu ke dia sama dengan tinggi tengok kalau kita tengok kat sini dia sama kan? Okey, tu tak ada masalah lah. Jawapan dia kira betul lah kan? Sebab tinggi dia sama. Okey. Tak ada masalah. Ya, betul.